Nama penuhnya Puan Nur Nadia Syahrin. Beliau adalah ahli farmasis untuk Care Clinic Group, dan juga dia adalah pengurus bahagian unit perolehan ataupun kita panggil dalam bahasa Inggerisnya procurement manager. Puan Nadia dah ada online kah, Nadia? Ya, Doktor ada. Okay, thank you sebab join kita hari ni. Boleh nampak slide saya? Boleh, Doktor. Okay, clear. Sebelum kita mula, Puan Nadia boleh macam sedikit introduction lah. Nadia boleh tak bagi tahu kita sikit tentang introduction lah, pengenalan, untuk sesi pengenalan sikit dengan Puan Nadia. Cepat sedikit lah tentang Nadia bila join Care Clinic, dan tentang apakah sebagai position in Care Clinic Group. Nadia, silakan, just simple je lah. Okay, alright, Doktor, boleh. Okay, hi, nama saya as Dr. Azura dah introduce tadi, nama saya Nur Nadia. So actually saya dekat Care Clinic is position sebagai procurement manager, and saya sebenarnya seorang pharmacist lah. So saya join Care Clinic 1 hari bulan 6 tahun ni, baru saja, tapi basically after 2 weeks dekat HQ tu, then after that pergi ke manage handle, kiranya duduk dekat PPV Minds lah. Okay. Before this, previously actually saya pharmacist initially was in hospital Sungai Buloh for 2.5 years, and then after that kerja dekat Hospital Melaka sebagai pegawai farmasi perolehan dalam 3 tahun lebih. Then saya join retail pharmacy sampai ada buat 4 years macam tu, then baru saya join Care Clinics lah. So basically background saya ada background dekat hospital as well as dekat retail pharmacy lah. So joining Care Clinic is actually my first experience in joining chain clinic. So I hope saya boleh dapat banyak input dan boleh dapat banyak pengalaman baru lah, dan bekerja dengan you all supaya dapat banyak kerjasama juga daripada semua lah untuk saya lakukan perolehan centralized procurement in future. Okay, Puan Nadia, thank you. Terima kasih banyak di atas introduction yang cukup komplit tu. Terima kasih, Nadia. So untuk hari ni tajuk kita maklumat ubat-ubatan. Sebab ini adalah macam first time lah kita talk about bahagian farmasi. So untuk hari ni adalah sangat basic lah, sangat asas mengenai ubat-ubatan. Saya akan untuk sesi hari ini saya akan present dulu. Mungkin untuk sesi-sesi selepas ni Puan Nadia boleh ambil alih untuk untuk mengajar kita staff-staff dan doktor more about ubat-ubatan, sebab Puan Nadia ni adalah seorang yang sangat berpengalaman, seorang farmasis daripada hospital dan juga komersial. Alright, okay, tanpa buang masa lagi, saya akan teruskan presentation saya hari ini. Alright. Okay, untuk pengetahuan semua, di dalam Care Clinic Group kita ada banyak SOP lah, ya, macam saya dah terangkan dalam kelas-kelas sebelum ni. Semua SOP dalam banyak perkara telah dimuat naikkan di dalam sistem CXIS, ya, termasuk bahagian nursing, peraturan, polisi, prosedur dan berbagai lagi. Okay, so termasuklah SOP farmasi dan saya dah upload. Yang setakat ini kita ada lebih kurang 5 atau 6 polisi mengenai farmasi saja.
So boleh tengok daripada sebelah ni, ini adalah nombor polisi tu, and then ini adalah tajuk apa ni SOP-nya ya. Ya, so salah satu daripada tajuk SOP adalah mengenai management of prescription medicine and dispensing of medication, management of poison and dangerous drugs, management of storage of medicine, management of vaccine cold chain, and management of product recall. Okay, ini adalah yang so far yang SOP yang kita ada di CXIS. So kemungkinan di masa yang depan kita akan tambah lagi ataupun kita kena update lah apa ni SOP kita. So untuk you all, untuk doktor-doktor dan juga staff, you all boleh tengok review balik lah SOP ini mengenai farmasi di bahagian health section dekat CXIS ya. Inilah contoh lah kalau you all download daripada health section tu, ni muka surat depan polisi apa ni SOP. Salah satu SOP ni salah satu yang penting lah. Yang apa ni SOP nombor 1A3 mengenai management of prescription medicine and dispensing of medication. Sebab ini adalah yang kata everyday you all buat lah sebagai staff klinikal dekat klinik, sama ada pembantu klinik, klinik assistant ataupun staff nurses, semua kena apa ni bagi ubat lah. You all semua involved untuk manage bagi ubat dan assist doktor untuk dispense ubat ya. So saya cakap tadi, semua dokumen ni sudah di-upload di dalam bahagian CXIS, okay? Dan you all kena tahu SOP ni adalah very specific ya. Spesifik dan amatlah detail dan khususnya untuk care clinic group. And dia boleh digunakanlah sebagai rujukan untuk semua doktor dan juga staff. Dan semua SOP yang kita ada di klinik ni adalah mengikut garis panduan dan peraturan KKM. And semua SOP ni sentiasa ya di-update ya ikut keadaan semasa ataupun yang terkini lah mengikut peraturan dan garis panduan daripada KKM. Alright. So the next one. So kita nak tahu apakah ubat. So you all kena tahu hari ni tajuk adalah sangat-sangat basic. Maknanya sangat paling asas sekali lah ya. So kita tak nak pergi into detail dan sebab yang ni saya juga ada bagi tahu dalam grup. Tajuk hari ni sebab dia sangat-sangat apa ni orang kata basic sangat, maklumat asas mengenai ubat. So amatlah penting untuk staff-staff junior, staff klinik yang baru join untuk tahu tentang ubat-ubatan ini, maklumat tentang ubat-ubatan itu ya. So apakah itu ubat ya? Ubat ni adalah bahan ya yang kita gunakan untuk tujuan rawatan. Ini yang apa orang kata explanation paling simple lah ya. Penerangan yang paling simple adalah ubat yang kita gunakan untuk tujuan rawatan lah kat klinik ya. Pasien datang ke klinik untuk dapat ubat ya, mungkin mereka sakit, mereka nak perlukan ubat untuk tujuan rawatan ya. Ini yang major thing ya, important thing ya, benda yang asas untuk ubat-ubatan. So semua ubat-ubatan yang kita ada kat klinik boleh didapati dalam berbagai bentuk dan saiz. Ada bentuk dalam tablet, caplet, dalam bentuk kapsul, sirap, krim, gel, lotion, drops ya. Macam-macam jenis ya, dia punya bentuk dengan saiz dia ubat-ubatan ini. So you all kena tahulah apa yang perbezaan bentuk-bentuk ubat-ubatan tersebut ya. Dan you all juga kena tahu ubat mana yang digunakan untuk dalaman dan ubat yang mana kita gunakan untuk luaran badan. So you all kena tahu ini sebab you all yang bahagian dispensi ya, orang kata kat depan kat kaunter dispensary tu kebanyakannya sebab doktor akan prescribe and then print out, you all kena cari ubat and then you all kena prepare ubat and then you all panggil patient, you all kena dispense. So you all adalah orang yang penting ya, dan you all kena tahu sikit sebanyak tentang basic-basic tentang ubat-ubatan ini ya. Dan you all kena tahu ya, semua staff kena tahu dan doktor juga, semua ubat yang digunakan di klinik mestilah berdaftar dengan KKM ya, dengan daftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. So contohlah nombor pendaftaran, kalau you all ada kat klinik, you boleh tengoklah
kotak ke botol ubat, semua ada yang dalam botol ke kotak tersebut ada nombor pendaftaran, ya, registration number ya untuk setiap kotak atau botol ubat tersebut, ya. Contoh nombor pendaftaran dekat botol atau kotak ubat tersebut, contoh macam ni lah, dah tulis ada nombor MAL, lepas tu ada tahun rasanya ni 2008 1234, and then yang kat ujung tu sama ada A ataupun X ataupun T, dia punya apa alfabet dah. So ataupun A atau X ataupun T. So saya akan beritahu kemudian, saya akan terangkan apakah perbezaan A ataupun X atau T yang hujung ni, ya. Kat depan tu MAL tu Malaysia lah, lepas tu ada tahun, lepas tu ada nombor, and then ada alfabet. Alfabet A, X ataupun T. So dan bukan saja setiap kotak ataupun botol ubat yang kita guna kat klinik tu ada ubat yang berdaftar tu ada nombor pendaftaran, tapi ubat-ubat tersebut juga ada mempunyai label, label hologram Meditech kita panggil. Kalau you all nak tahu, mungkin kalau ada kat kaunter jangan tengok, ambillah botol ke kotak ubat yang mana, you belek tengok ada tak label hologram ni, ya, bentuknya macam ni, ya, label hologram Meditech. Dia ada nombor, dia ada QR code, dia ada gambar macam ni. You all try tengoklah, ya, ada KKM, tu dia punya label tu adalah dekat belakang botol ataupun kotak, ya. So kita panggil ini label hologram Meditech, ya. So ini dua benda mesti kena ada dalam setiap ubat yang kita guna kat klinik. Sebab dia ciri-ciri ubat-ubat yang berdaftar. Okay. Kita go to the next one. Alright. Dua kategori ubat, ya. Ada dua kategori ubat, ya, yang kita guna dekat klinik, ya. Ubat am dan juga ubat terkawal, ya. Kalau kau tengok kat zipper bag kita ataupun label stiker, semua ada kontrol medicine, ataupun dalam bahasa Malaysia ubat terkawal, ya. Semua kena tulis ubat terkawal ataupun kontrol medicine. Okey, apakah yang dimasukkan ubat terkawal ni, ya? Kita simplify, boleh samarkan sebagai ubat terkawal ni adalah merupakan ubat yang hanya diperolehi, hanya boleh, ya, diperolehi dengan preskripsi doktor. Ya, doktor saja yang boleh, yang kata bagi sign ubat ni lah, prescribe ubat ni, ya, prescribe ataupun preskripsi daripada doktor. Sebagai contoh, ubat-ubat yang terkawal yang kita guna kat klinik, kebanyakan ubat lah yang kita guna kat klinik adalah ubat terkawal, ya. That's why dalam label stiker kita semua ada kontrol medicine, ya, ubat terkawal. Sebagai contoh, ubat darah tinggi, ubat kencing manis, even PCM, Actifed, Piriton, ubat semua, ubat demam, ubat tahan sakit, semua ini adalah ubat-ubat terkawal, ya. So ubat-ubat ni semua cuma doktor saja boleh prescribe ataupun prescribe by the doctor. So kena tahu, ya, ubat terkawal kita tak boleh bagi senang-senang ini macam tu. Doktor kena kata prescribe lah. Ya, doktor kena tahu. Kau boleh tanya doktor ada, kalau contohnya kalau patient datang dah beli ubat tahan sakit, padanya kena tanya doktor dulu, and then dalam sistem doktor kena masukkan lah. Maknanya itu prescription dari doktor lah, and then doktor akan print out dan you all boleh bagilah. Sebab doktor kena tahu sebab dia prescribe by doktor. Ini dah dinamakan sebagai ubat terkawal. And next one, ubat am, ya. Ubat am ni ialah contohnya dia adalah merupakan ubat yang boleh dibeli lah. Yang ni boleh dibeli over the counter. OTC tu over the counter. Dan ubat OTC ni yang over the counter, ya, yang boleh dibeli tanpa preskripsi daripada doktor. So tak payah tanya doktor lah, ya, kalau patient nak beli ubat ni, ya, sebab dia dalam kategori ubat am. Contohnya kategori ubat am ni sebagai contohlah, ya, ubat suplemen kesihatan ataupun vitamin. Cuma ubat macam ni boleh patient beli over the counter, ya, tanpa tanya doktor, ya. Vitamin dengan ubat suplemen kesihatan, ya. So penggelasan tu boleh dikenal pastilah, ya, berpandukan abjad yang digunakan pada hujung nombor pendaftaran ubat, ya.
Kata kalau macam tadi saya tunjukkan nombor pendaftaran, saya balik semula ke slide sebelum ni. Yang ni kan, kalau hujung ni ada abjad kan. Abjad tu kalau A tu merupakan ubat kategori ubat terkawal. Yang kalau T dengan X tu kita akan tengok lepas ni, saya akan beritahu kita go next one. Okey, ini contoh-contoh nombor ubat yang dah berdaftar lah ya. So ubat yang terkawal ditanda dengan huruf A di hujung nombor pendaftaran ya. Contohnya apa ni nombor pendaftaran dekat kotak ni, kalau tengok dekat kotak dah ada macam ni. Kalau hujung dia ada abjad A tu, alfabet A tu, menunjukkan ubat ni ada ubat terkawal. Ubat terkawal macam saya cakap tadi, dia doktor kena prescribe lah. Ya. Doktor kena tahu, doktor kena tulis, doktor kena masuk dalam sistem. Ya. Ini contohnya lah ubat Lipitor dan ubat yang lain jugalah yang ubat terkawal kat klinik. Ya. Kalau ubat yang lain yang boleh dibeli over the counter, OTC, dia hujung nombor pendaftaran dia ada abjad X. Contohnya macam suplemen lah, macam vitamin ya. Ni dia tak bukan bawah ubat terkawal ya, sebab dia boleh dibeli over the counter. So kalau tengok pendaftaran dia hujung dia X. Yang ni maknanya tak perlu prescription daripada doktor lah ya. So kalau patient datang nak beli ubat kat kaunter boleh yang ada nombor pendaftaran hujung dia X ni. Ya, sebab dia di bawah suplemen atau vitamin ya. Yang lainnya mungkin kita tak guna kat klinik ya, macam ubat tradisional. Ubat tradisional ni contoh macam ni, dia punya hujung abjad tu T tu maknanya tradisional lah dan ni dia punya nombor pendaftaran yang panjang ni dan hujung dia T ada tradisional lah. Asalnya kita kat klinik tak guna ubat tradisional, either ubat terkawal ataupun ubat general ya. Tapi mesti ingat ubat terkawal yang hujungnya A semua kena doktor prescribe ya. At least kena inform doktor lah pasien nak beli ubat ni, and then maybe doktor boleh masukkan dalam dalam sistem, ataupun you akan masuk dalam sistem tapi kena inform doktor lah ya, kena tunjuk kat doktor. Alright, sebab dia kena ada doktor prescription ya, ubat yang terkawal ni. Alright, go to the next one. So ini contoh-contoh lagi lah ciri-ciri ubat daftar ya. Macam saya cakapkan tadi, kalau tengok ni kotak ni ubat ni ubat tradisional saya rasa. So sebab T, hujung dia ada T. So ini dah nombor pendaftaran, selalunya dekat depan kotak ni dah siap nombor ni nombor pendaftaran. Dan kita tengok yang label stiker yang yang kecil ni ya, ini adalah dia punya label hologram Meditech lah dekat sini ya, hologram Meditech ya. So ini ciri-ciri ubat berdaftar. So semua ubat yang ada kat klinik kita make sure dalam kotak ataupun botol ubat-ubat tersebut ada dua benda ni ya. Maknanya ubat yang kita gunakan dekat klinik adalah ubat yang telah didaftarkan di KKM, Kementerian Kesihatan. Kenapa penting? Sebab katakanlah Jabatan Farmasi ya, JKNS datang bahagian farmasi ya, Jabatan Kesihatan Negeri Selangor datang dia tak bagi tahu dulu ya, dia datang dengan satu grup Jabatan Farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Selangor datang dia nak cek ubat dekat kaunter ya. So benda-benda macam inilah yang dia tengok ya, pas nak pastikan bahawa ubat-ubat yang kita guna dekat klinik semuanya adalah berdaftar ya. Kita tak boleh gunakan ubat yang tidak berdaftar digunakan ataupun disimpan di klinik ya. So kalau di jumpa kita ada gunakan ubat yang tak berdaftar, so problem ini problem so you all kena tahulah ya, kena check ya ubat yang kita ada kat klinik semua berdaftar dengan KKM. Okey, so ciri-ciri yang ubat yang berdaftar ni adalah seperti yang saya cakapkan ya, kena ingat ya. So ini contoh ubat ya, saya nak bagi tahu sikitlah tentang ubat ni ya.
Kalau tengok kalau yang mana dekat klinik boleh tengok apa ni ubat yang kat ada bahagian farmasi, ada kat dispensary tu. Ini adalah ciri-ciri yang patutnya ada dekat botol atau kotak ubat ya. So kalau tengok sini, ini contoh katakanlah ubat batuk ke ubat apa kan ya. Kat depan label ni nama produk. Ya, nama produk adalah yang kat depan ni. Dan kalau tengok kat belakang tu yang penting juga adalah nama bahan aktif dan kekuatannya, dosnya. Ya, kekuatannya ya. So bahan kimianya ataupun bahan aktif yang ada dalam ubatnya ada tertera dekat label kat belakang. Dan bukan itu saja, ada benda-benda lain yang dekat botol tu menunjukkan informasi tentang ubat tersebut. Ya, nah. Kadang-kadang tentang dia akan masukkan juga cara penyimpanan, kemudian ada maklumat penghilangan, contohnya nama dan alamat penghilang, nombor pendaftaran, nombor yang label hologram tu, Meditech tu semua kena ada. Jadi penting ya nombor pendaftaran dengan hologram Meditech. And then ada juga dia beri kat situ informasi mengenai amaran pengambilan dan interaksi kalau makan campur dengan ubat lain. And then cara pengambilan ubatnya, dos dan arahan. Yang lain yang penting juga adalah maklumat penghilangan tentang tarikh luput, batch number ya, nombor kelompok dan juga tarikh penghilangan dan untuk kegunaan, apakah indikasi ubat tersebut. So ini adalah semua maklumat yang pasien pun boleh baca ya, baca balik dan boleh tengok balik dekat botol atau kotak ubat tersebut. So ini adalah maklumat-maklumat yang memang ada dalam ubat yang berdaftar dengan KKM. Alright, so kita kena faham dan bila kita nak bagi tahu pesakit kan, kita kena tahu pasal ubat tu dan pesakit pun boleh baca sendiri. Dia balik, dia boleh baca balik mengenai ubat yang dia ambil ni. Alright. Alright, ini ada contoh lain kotak ubat. Ini mengenai ubat ibuprofen ataupun brufen. So contohlah ya, yang apa ni selalunya yang besar ni adalah brand name ya, ataupun nama ubat, nama produk tu ya. Mungkin dia masuk saya dengan nama company yang keluarkan ubat tersebut. Yang ibuprofen 200 mg ni, ibuprofen 200 mg ni adalah active ingredient ataupun bahan aktif yang ada di dalam ubat ini ya. So ataupun nama kimia dah lah ya. And then ada apa ni, kalau kotak tersebut tablet, ada berapa tablet, and then tentang amaran dia, dan ada thing mengenai company yang keluarkan ubat tersebut lah. Alright. Okay, ini contoh ya, contoh. Alright. Jenis-jenis ubat-ubatan dalaman. Yang ni very basic ya. You all semua dah tahu tentang ini ya. So saya nak bagi tahu dekat staff-staff semua. So kita semua staff di klinik kena mengetahui fungsi ubat dengan betul. Ini penting ya untuk mengelakkan daripada kesilapan memberi ubat ya pada pasien ya. So penting ya kita kena tahu jenis-jenis ubat, kena tahu fungsi-fungsi ubat tersebut ya untuk mengelakkan daripada kesilapan masa bagi ubat ya. Ini contoh-contoh bentuk ubat yang biasa ada dekat klinik. Yang bulat macam ni, tablet, ya ini very basic ya, you all semua dah tahu. Ini adalah kapsul, kalau nama pendek je kalau tablet T ataupun TAB, titik, itu dalam sistem dia tulis pendek lah ya. Kapsul C saja, and then caplet ni macam tablet tapi dia lonjong sikit ya, bujur, and then syrup dia macam cair tapi clear, granule ya, dia tak berapa clear, dia ada macam sedap sikit. Suspension also tak berapa clear juga tapi dia pekat sikit, suspension. Inhaler contohnya ubat asma lah, macam Ventolin inhaler macam ni ya, untuk ubat sedut untuk asma ataupun lelah. Dan yang lain tu macam injection lah, sebenarnya intramuscular injection ataupun SC tu subcutaneous injection lah, IM intramuscular injection. Ini untuk ubat injection lah. So you all kena tahu, ini basic ya, very basic, simple je ya. You all kena tahu semua ubat-ubat ni digunakan untuk sama untuk dimakan, untuk ubat dalaman lah, maknanya dimakan, digunakan atau inhale ataupun ubat injection.
Alright. So ini jenis-jenis ubat-ubatan dalaman. Okay. Yang seterusnya adalah jenis-jenis ubat-ubatan luaran. Ya. Contohlah yang kita semua kena tahulah ubat-ubat yang digunakan untuk bahagian luar badan saja. So staff kena tahulah fungsi-fungsi dan jenis-jenis ubat dan apakah kegunaan ubat tersebut. Ya. And then jenis dia untuk ubat luaran ni contoh-contohnya macam ubat sapu, ubat spray lah. Ya. So kena tahu kalau ubat-ubat yang jenis untuk luaran kena inform patient, kena bagi tahu patient ubat ni tak boleh minum. Setengahnya macam lotion ataupun drop, ya. Patient memang jangan kena remind patient benda ni bukan ubat minum, ya, racun dan sebagainya lah, ya. So ini contoh-contoh ubat-ubat ubatan luaran, ya, yang tak boleh dimakan, ya. Contohnya macam krim lah untuk sapu dekat kulit, ya. Gel, lotion, contohnya Mecalamin lotion, drop, berbagai jenis drop ada, eye drop, oral aid, semua tu drops untuk kegunaan luaran juga. Suppository, ubat sap ataupun basilis, ubat spray dan juga ointment lah. Ini untuk kegunaan luaran badan, ya, jenis-jenis ubat-ubatan luaran. Okey, contohnya macam ni. Alright. Okey. Yang lain dia perbezaan antara syrup suspension dengan granules, ya. So selalunya dia guna ni ubat untuk budak-budak, ya, untuk pediatrik. Yang kalau yang syrup ni dia agak jernih dan agak cair. Dan yang the next one adalah suspension. Suspension ni agak pekat sikit lah. Dia macam ada macam warna campuran susu. Nah, ini suspension kita panggil, ya. So the next one adalah granule, ya. Contohnya dia dalam bentuk serbuk lah, ya. Dia kadang granule ni kita kena bancuh dengan air. Contohnya sama macam antibiotik, macam klasik, ya. Dengan antibiotik lain pun kita kena bancuh dengan air. So ini adalah jenis-jenis ubat syrup, suspension dengan granule. So ini adalah dia punya perbezaan lah antara tiga-tiga jenis ni. Selalunya dia dah untuk ubat untuk pediatrik lah. Alright, so you all kena ingat, alright. Okay, next one. Okay, ini adalah contoh C-axis kita yang saya screenshot kan. So selalunya ini bahagian doktor lah ataupun bahagian treatment, ya. Selalunya bahagian treatment tu contohnya bila kata doktor nak bagi ubat, doktor nak siap nak dah tengok patient, dah bagi diagnosis, and then doktor nak nak prescribe ubat, ya. Selalunya doktor akan search for ubat untuk ubat-ubat tersebut di dalam sistem. Selalunya dia akan bagi bahagian treatment, dia akan type lah, ya. Type ni dia macam tak kisahlah, tak payah type tablet, sirap apa, type nama pun dia akan keluar dia punya drop down. Okey. Contohnya macam saya nak tulis kat sini macam tablet Voteran lah, ya, akan keluar jenis-jenis Voteran yang ada kat klinik, ya, jenis-jenisnya, ya. So contoh ni tablet Voteran 50mg, ada yang the next one tablet Voteran SR 100mg Clofenac, ya. So kalau tengok kat sini, you all kena tahu perbezaan, ya, antara kenapa ditulis warna putih, dia punya nama tu ada warna putih dan ada yang dalam kurungan warna hijau. Alright. So you all kena tahu perbezaan kat sini. Sebenarnya adalah nama ubat, ya. Kalau tengok warna putih ni, tablet Voteran 50mg ni adalah nama produk, ya, ataupun trade name, ya, nama produk, ya. Ini dalam kita ditulis dalam perkataan dia dalam warna putih, ya. Yang the next one tu dalam kurungan dan juga ditulis dalam perkataannya ditulis dalam warna hijau, ini adalah nama bahan aktif. Nama bahan aktif juga kita panggil generik lah, ya. So nama kimia lah dia ataupun nama bahan aktif yang ada dalam ubat tersebut. Okey. Kadang-kadang kena tahu, kadang-kadang bahan aktif untuk ubat semua, kalau ubat yang sama bahan aktif dia sama saja. Mungkin dia punya strength, kekuatannya berbeza. Contoh ini adalah diclofenac sodium. Ini adalah nama bahan aktif untuk Voteran, ya. Dan kekuatannya adalah dosnya adalah 50mg, ya. Kalau tengok yang bawah ni, tablet Voteran SR 100mg.
ataupun dalam nama dia punya brand Clofenac. Ya. Dia punya bahan aktif sama saja. Ya, kalau tengok sini, ini pun diclofenac, yang ni pun diclofenac. Ya, tapi kekuatannya mungkin berbeza. Kalau SR ni adalah slow release, dia once a day. Ya. Dia tengok dosnya adalah lebih tinggi sebab dia adalah makan untuk sekali sehari saja, ya, untuk tahan sakit. So ini adalah perbezaan antara nama produk ataupun trade name yang ditulis dalam warna putih dan apa yang dimaksudkan perkataan atau nama sebelah tu yang ditulis dalam warna hijau. Ya. So bahan aktif untuk dua-dua benda ni adalah sama, diclofenac saja nama bahan aktif dia. Tapi nama company yang keluarkan produk tersebut ataupun brand dia mungkin berbeza. Itu saja. Setengah doktor dia tak tahu brand apa yang dia guna. Selalunya dia kadang-kadang setengah doktor dia guna nama bahan aktif, nama generik, ya. Generik nama ubat tu bahan aktif. So dia akan type diclofenac, akan keluar macam ni lah. So dia tak kira brand apa, tapi yang pentingnya dia ada diclofenac, ya. Mungkin strength dia lain-lain, dia boleh choose lah. Alright. So ini yang dimasukkan kenapa ada dua nama kat sini untuk satu ubat. Ya. So ini yang dimasukkan dalam C-Axis sistem, kita guna sistem macam ni. Ya, kita guna cara macam ni. Kita nak cari ubat just type saja, tapi ini yang akan keluar ni kita boleh drop down, kita boleh tengok, kita boleh choose, ya. Dan juga kadang-kadang kita tengok ada dia tulis merah kat sebelum nama ubat tu, ya. Sama ada tanda asterisk yang menunjukkan low stock ataupun NA merah ni sebelum ubat ni maknanya not available. Ya. Jadi setengah klinik dia kalau dia punya inventory system dia perfect, kita tahulah akan keluar betul-betul ubat tu available ke tak available, ya. Kalau maknanya kalau not available, kalau doktor tu klik juga not available, maknanya bila keluar dekat dispensary nanti nak ambil ubat, takkan keluar batch number, ya. Kadang-kadang silap dari inventory, ya. Kadang-kadang stok ni ada tapi dalam sistem tulis not available. Badannya ada dekat dispensary, tapi bila doktor choose juga untuk bagi ubat ni takkan keluar batch number, tak boleh klik batch number lah, tak boleh masukkan batch number. Tapi still aku boleh dispense kat patient, no problem. Tapi nanti kena pastikan, that's why stock flow tu very important, ya, kat sini. Yang mana low stock, not available, sekarang kena tally lah, ya, lepas ni. Alright, you kena check balik, ya. Okay, alright. Ini adalah yang apa yang dimasukkan, perbezaan dalam C-Axis, dalam yang treatment, nama ubat, nama produk dan juga bahan aktif dalam C-Axis. Kadang-kadang you all kena tahu, ya, kadang-kadang patient datang, you all mungkin dah tahu pengalaman sebelum ni, staff yang senior, ada patient yang akan datang ke kaunter, nak beli ubat je tak nak jumpa doktor. Okey lah, tapi kena ingat ubat yang terkawal memang kena inform doktor dulu. Ya, contohnya lah patient datang saya nak beli ubat demam. Yang lainnya contohnya nak beli ubat batuk ke, nak beli ubat semua ke. Semua ni adalah ubat terkawal. Sebenarnya you all tak boleh simply give lah, ya. So you kalau tambah lagi kalau patient first time nak beli, lagilah dia tak ada sejarah history dalam rekod ke tak ada apa ke, yang tu kena inform doktor. Sama ada bagi tahu patient, oh ubat ni saya tak boleh jual. Kena jumpa doktor dulu, ya. Tapi kadang patient kata tak nak lah, saya nak cepat lah benda lah semua kan. So you all kena, okay, macam dalam kes macam tu, you all kena inform doktor lah. Kata doktor, patient ni beli ubat. Doktor kata okay, tengok tanya ada allergic ke apa kata, and then masukkan nama dia, register nama dia, and then prescribe lah, ya. Kadang-kadang patient akan datang tanya, saya nak beli ubat Voteran. Kadang-kadang saya nak beli ubat demam. Kadang patient tak tahu nak beli ubat apa. Ikutlah kita kena bagi tahu, tanya doktor lah kalau patient ni ada sakit ni, demam ni, nak bagi ubat apa. Kadang-kadang doktor akan keluar ke depan untuk cakap dengan patient sendiri, ataupun doktor kadang-kadang doktor busy kan. So doktor akan bagi tahu lah secara lisan saja, bagi kita kadang okay boleh prescribe. Okay, tapi pentingnya kena letak nama doktor kat situ. Itu adalah sangat penting, ya. So that's why ubat terkawal kena ada prescription daripada doktor. Ya, alright. Kecuali ubat-ubat am, ya, ubat macam suplemen, ubat
vitamin itu tak perlu prescription daripada doktor. Okay. Next one, contoh lagi ya, contoh macam ni sirap lah, sirap kata ni Ventolin, sirap PCM, semuanya sirap. Ni saya type sirap je, semuanya sirap keluar. Tapi untuk apa ni more spesifik, you all bolehlah apa ni jenis ubat apa you nak search. You all boleh search sama ada sirap saja ataupun type Ventolin pun keluar Ventolin sajalah, ataupun type salbutamol. Salbutamol ni yang bahan aktifnya akan keluar semua jenis salbutamol. So ini cara-cara search through the treatment ya. So ingat balik ya, yang putih ni adalah nama produk ya, trade name, dan yang hijau adalah bahan aktif ataupun generik. Okay, ini ada contoh Alright. Okay, ini contoh lagi di bahagian injection pun ada sama juga ya, injection, jenis-jenis injection tak kira lah, injection Rama ke, Maxilon ke, jenis-jenis injection contohnya vaksin pun semua dalam bahagian injection. Ini bahagian treatment dan tapi bahagian injection. Selalunya doktor akan masukkan lah. Alright, yang saya bagi tahu tadi mengenai asterisk ni, yang merah ni. Ya, asterisk ni kalau ada ditempatkan sebelum nama ubat tersebut, menunjukkan dia adalah low stock. Stok dia adalah paras rendah ya, maknanya nak akan habis dah ubat tu dalam bahagian dalam store. Dan yang kalau ada merah NA ni maksudnya not available ataupun not in stock ya, ubat tu tak ada stok ya. Kalau kadang-kadang sebab tak tally kan stok dekat store dengan dalam Cxis ya, kadang-kadang tu ubat tu tulis not available dekat C-axis, tapi padahal dekat dispensary banyak lagi ya. Ini problem dengan batch number, you tak masuk batch number ya, sebab tu tak tally ya. Ubat sebelum ni batch number tak masuk, sebab tu ada je access dalam apa ni dispensary. That's why batch number make sure kena tally, kena masukkan. Okay, so kalau macam ni, kalau doktor kata ubat ni doktor kata tanya ni tak ada stok ke, tapi bila tanya staff ada banyak doktor, doktor boleh choose. Tapi bila doktor choose ubat yang NA ataupun tulis yang not available ni, batch number tak akan keluar lah. Okay, so that's another thing yang kita kena perbaiki ya, untuk kita punya stock movement untuk inventory dalam Cxis. Ni orang-orang inventory ya, inventory staff kena ingat lah. Semua inventory staff kena ingat benda ni. Okay, alright. So sekarang ni saya nak bagi penjelasan sikit mengenai apakah itu ubat original dan ubat generik ya. Ubat original, ubat yang ori lah, kita panggil ori. Ubat generik, ingat yang generik ni bukan yang bahan aktif tadi ya. Ubat generik ni macam ubat yang bukan original lah saya masukkan ya, generik. So ubat original ni adalah dia punya explanation lah ya, penjelasan dia. Ubat original adalah ubat yang dipatentkan oleh syarikat yang menemui ubat tersebut ya. Syarikat-syarikat ini biasanya syarikat-syarikat yang besar, contohnya macam GSK, Pfizer, AstraZeneca yang menjalankan penyelidikan, itu R&D ya, research dan development, sehinggalah mereka menemui ubat tersebut. Selalu ubat-ubat ori ni syarikat besar yang dia punya lesen lah. Dan yang keduanya ubat bukan original, ubat generik. Ubat generik adalah ubat yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat yang lain setelah tempoh patent yang diberikan pada syarikat yang mengeluarkan ubat original telah luput. Ya, after some time dia akan bagi dia punya lesen kat syarikat-syarikat lain lah untuk keluarkan ubat tersebut. Tapi dia bukan dinamakan original lah, dia sebagai ubat generik. Kandungan ubat generik itu adalah sama dengan ubat original. Bagaimanapun ia tidak boleh diberi nama yang sama kerana setiap nama adalah unik dan telah dipatentkan. Kena ingat ya, ubat generik atau bukan ubat bukan originalnya, bukan ubat tiruan ya. Dia bukan ubat tiruan. Dia ubat yang betul tapi bukan original. Itu saja. Bahan kimia yang ada, bahan aktif untuk ubat tersebut tu adalah sama. Ya, tapi bukan dikeluarkan daripada syarikat yang ori yang jumpa ubat tersebut. Ya. Bukan syarikat yang lain-lain lah. Okay. Sebagai contoh Constant ya, dan dikeluarkan oleh Park Davis. Kini dipatentkan dan diberikan, kini patent diberikan telah luput. Sudah banyak penggilaan termasuklah di Malaysia yang mengeluarkan ubat generik yang kandungannya sama dengan Constant yang original.
Ya, mungkin nama dia lain sikit seperti Pontalon lah, Mevicap lah, macam-macam lagi nama dia. Ya, tapi buatnya buat Ponstan juga. Tapi dia adalah generic, ya, bukan original. Ya, ya ubat generic dengan ubat original adalah sama kandungan dia, iaitu dia punya bahan aktif adalah mefenamic acid. Ya, bahan aktifnya adalah mefenamic acid, sama saja. Itulah nama dia punya bahan aktif. Alright. So contoh perbezaan antara ubat original dan bukan original, ataupun contoh ya perbezaan original dengan generik. Ya, kalau tengok kat sini, ubat original lawan dengan ubat generik ya. Bahan aktif tak ada beza pun, dua-dua sama aja. Ya, kandungan bahan aktif sama, ya, tak ada beza. Harga bezalah, ya, ubat original memang mahal, ubat generik ni murah sikit. Okey. Dan yang ketiga ni bahan tidak aktif. Yang kau tengok ubat ori ni telah diluluskan, telah diuji dan diluluskan oleh pihak farmasi kebangsaan. Bahan tidak aktif dalam ubat tersebut mungkin ada sedikit beza kan di dalam ubat generik, tapi semuanya telah diluluskan oleh pihak farmasi kebangsaan, ya. So tak banyak beza ya. Dan kekuatan dos pun tak ada bezaan, sama aja ya untuk ubat original dengan ubat generik ya. Rupa bentuk mungkin ada perbezaan lah kat sini ya. Kita tahu ubat tu ori dia punya saiz, warna, bungkus, kotaknya semua sama ya kalau ubat orinya. Dia company yang besar ya. Tapi untuk ubat generik ni kalau ada banyak jenis, dia punya saiz, warna, bungkusan atau bentuknya adalah berbeza lah ya, tidak sama. Alright, ini adalah perbezaan antara ubat original dengan ubat bukan original. Okay. So contoh ni ya, saya bagi gambar kat sini ubat ori Augmentin ya, dia bentuk macam ni. Dan kotak memang seragam lah, kat mana P ya, seluruh dunia ubat ni macam ni je daripada GSK ya. Kalau bukan original ataupun ubat generik lain sikit lah. Contohnya dalam kalau keluarkan oleh company kat Malaysia mungkin dia punya kotak lain lah. Bentuk dia lain ya, packaging dia lain. Okay, ni contoh ubat original dengan ubat generik. Okay. And then pengisian ubat ya, cara pengambilan dos kena ikut preskripsi oleh doktor lah. Doktor akan prescribe ya. Dan you all kena tahu lah staff-staff yang baru atau ni untuk untuk memperingatkan semulalah staff-staff ya. Kalau TDS tu maknanya kena information kena ambil 3 kali sehari untuk dimakan 3 kali sehari pengambilannya. BD maknanya 2 kali sehari pengambilannya. Ubat tu kena makan 2 kali sehari. QID maksudnya dalam 4 kali sehari. PRN ni adalah bila perlu, ambil bila sakit, bila perlu saja. OM adalah pagi saja, on morning. ON dalam malam saja, on night. And DLY ni adalah satu daily ataupun 1 kali sehari. So ini contoh-contoh lah. Kalau tengok dalam kita punya label stiker, kalau dalam label stiker kita memang dia tulis macam ni, tapi selalunya ada penerangan lah, bukan short form je untuk dia punya dosing macam mana nak ambil. Alright, doktor dah tetapkan, dia tulis dalam sistem dan enter dalam sistem. Alright. Okay, ni contoh label ubat kita lah ya. Kita dekat klinik, kita ada label stiker kita. Of course, kita label stiker kita kena ikut peraturan KKM ya. Ini contoh yang kena ada di setiap label. Ya, ini dah ditetapkan oleh KKM ya. Benda-benda informasi yang ada dalam label mesti ada benda ni semua ya. Contohnya nama dan alamat klinik ya, mesti ada kat atas ni. Kena ada nama pesakit, mungkin nombor rujukan pada buku rekod macam kita RN lah. RN mesti ada RN dekat label stiker tu. Lepas tu tarikh ubat di print kena ada dekat label stiker kita. And then ada cara pengambilan ubat yang lengkap ya, contoh macam ni. And then kena bubuh kat sini nama penuh ubat. Selalunya nama bahan aktif ya kena letak kat sini. Ini bukan nama brand ya. Nama generik ubat ataupun nama bahan aktif ubat kena letak kat sini. And then kena ada macam ni, ubat terkawal, jauhi dari kanak-kanak. Kena print dekat kita punya label. Ini adalah penting ya, ini wajib kena ada dekat semua label stiker kita. Ya. Maknanya ubat terkawal, label tu mesti kena ada ubat terkawal. Ya. Ataupun control medicine.
Ya, ni untuk ubat terkawal sajalah. Tapi untuk kita punya ubat semua ada, kita print ubat terkawal kat sini. Ini contohnya apa ni, kita punya apa tu, kat care klinik, ini contoh label ubat yang kita guna lah. Kita tengok macam ni, macam pack sangat lah. Sebab apa pack? Kita kena masukkan semua informasi yang diperlukan, yang telah diberi garis panduan oleh KKM, ya. Kena ada nama apa tu, nama klinik, kena ada tarikh, and then kena ada nombor klinik, kena ada kat atas ni, kena ada nama penuh pesakit, and then apa ni, lain-lain tu macam nama ubat, nama generik ubat atau bahan aktif ubat kena ada dengan dosnya sekali, and then cara makanan ubat. Kadang-kadang dalam kita punya label pun ada kuantiti ubat yang kita dispense pada pesakit. Dalam label stiker kita pun ada untuk edukasi, ya, dalam BM juga English untuk tujuan apa ubat tu diberikan, and then ada selepas dan sebelum makan, and then kena tulis kat sini, ini yang mandatory, ya, wajib kena tulis control medicine, ubat terkawal. Ya, ini adalah requirement, ya, yang diperlukan, ya, by apa ni, KKM. Sebab tu kita tengok kita label stiker memang compact, ya. Sebab butiran-butiran yang kita ada kat label stiker ni memang diperlukan oleh KKM. Ya, memang di apa kata, dah diarahkan, ya, dari KKM kena ada dalam label stiker. Alright. Alright, ke next. Ini yang saya cedok daripada kita punya kelas yang sebelum ni, ya. Tentang tata cara di care klinik, ya. So, saya ulangkan balik, ya. Preskripsi dan dispensi ubat dekat care klinik, ya. Di care klinik kita gunakan sistem e-prescription, ya. Kita tak guna physical prescription, ya. Semua computerized, ya, dalam komputer. Apa ni, doktor enter dalam komputer. Doktor akan check patient, masukkan diagnosis, masukkan ubat dan sistem, and then save, and then doktor kita akan print lah, ya. So akan keluarlah dalam label stiker kita ubat yang telah dipreskripsikan oleh doktor. Okay. So ini ada reminder juga pengulangan sistem 5R untuk pastikan ubat yang betul diberikan kepada pesakit yang betul. Ingat 5R ni, 5R ni, R adalah English, ya. 5R, the first R, right patient, the second R, right drug, the third R ni, right dose, 5R yang keempat lah, right method of administration, and the last one is right time. Okay, so yang ni adalah ulangan, ya. Sebelum ni saya dah bagi bincang, ya. Right patient, pastikan ubat diberikan pada pesakit yang betul dengan memanggil nama mereka sekali atau dua kali dan mengesahkan nombor kad pengenalan dan pasport mereka. Penting kita bagi ubat pada pesakit yang betul. Right drug, ya, pastikan jenis ubat diberikan pada pesakit adalah betul dan mengikut nama ubat yang dituliskan oleh doktor ke dalam sistem, ya. Dan kena sahkan lagi sekali bahawa pesakit tiada alahan, ya, tiada alahan pada ubat tersebut, ya. And the next one is right dose, ya. Pastikan jumlah dos yang pesakit yang pesakit ambil ni, pesakit yang ambil adalah bertepatan dengan umur dan keadaan pesakit seperti mana doktor yang tulis dah ditulis tadi. Dan R yang keempat adalah right method of administration. Pastikan anda jelaskan betul bagaimana cara pengambilan ubat tersebut, sama ada makan ke, minum ke ataupun sapu ke di bahagian luar saja ataupun kulit. So ingat, ya. Ubat untuk luaran, lotion ke, krim ke, nanti kena remind patient ini bukan ubat tak boleh minum. Ya, dia pergi balik minum pula ubat tersebut. So tak boleh, ya. Ya, kena pastikan, ya, makan sebelum makan ke, selepas makan ke. So right time, pastikan jelaskan betul pada pesakit bila kena ambil. Saya sebut tadi, sebelum ke, selepas makan, siang ke, malam ke, pagi ke, petang. So semua kena explain dekat patient. Tapi semuanya ada dah diprintkan dalam label stiker. Tapi kalau kita tak tanda, kadang-kadang sebelum ke selepas makan kan. So pastikan sebelum ke selepas makan tu kena potong, kena tick kan. Ya, kalau tak pasti kena tanya doktor dulu. Ya, right time tu. Ya, and then ini kalau tak sure, tanya. Penting, kalau tak pasti kena tanya. Alright. Tapi sistem 5R tu kena ingat selalu, ya, sebelum kita nak bagi kat patient. Ingat sistem ni. Right? So, yang ni adalah juga ulangan daripada kelas yang terdahulu. Cara tak alir,
dispen ubat. Ya, macam mana nak bagi ubat? Dekat klinik kita dah ada polisi ya, kita ada SOP. Macam mana nak bagi ubat. Okey. Contohnya macam ni, tengok gambar Raja sebelah ni dulu. Apa ni prescription pada doktor, tulis prescription dalam sistem, dia save, dia print. Ya. Contoh ni apa ni label ubat. Okey, kat dispensary kita print, keluar tengok and then kita prepare ya. Staff prepare ubat, masuk dalam zipper bag, kira berapa kuantiti ubat semua. And then the next step is kalau ada raga, masukkan dalam raga ubat yang dah di prepare tersebut. Dan kena tunjuk dekat doktor. Itu adalah SOP ya yang ditetapkan oleh klinik lah ya. Saya tahu setengah klinik yang busy memang susah nak buat macam ni. Tapi kalau boleh ya praktik macam ni ya, kena pastikan tunjuk pada doktor. Satunya doktor kena check ubat tu yang dah di prepare oleh staff tadi. Check balik and then apa ni sign, apa ni kata initial lah dekat label tu. Dah semua betul baru boleh dispen. Baru boleh pergi kat kaunter, panggil patient, panggil nama patient, pastikan apa ni right patient, patient yang betul, dia punya nama, dia IC betul, baru boleh dispen. Baru boleh bagi ubat. Terangkan apa yang tulis kat situ, kena remind dekat patient. Okay. So, in summary, ringkasan, dalam catat alir, macam mana bagi ubat dalam care klinik, doktor masukkan ubat dalam sistem. Lepas tu dah save, doktor akan selalunya staff atau doktor akan print label ubat tersebut, akan keluar kat dispensary tempat ambil ubat. Dan next one staff akan sediakan ubat dan letak dalam zipper bag. Staff bawa dan tunjuk ubat tersebut kepada doktor. Dan doktor periksa ubat tu sama ada betul ke tidak, kemudian sign kat label tu dia kena semuanya okey. Alright, ini adalah ringkasan. Okay. Right. We are coming towards the last part. Sebagai ringkasan, ubat di klinik adalah tujuan rawatan. Semua ubat-ubatan yang digunakan di klinik mestilah berdaftar dengan KKM. Sehingga semua staff akan tahu jenis-jenis ubat yang digunakan. Dan last kali gunakan sistem 5R ubat. Dan last ikutlah alir sistem ubat yang betul. Alright? Okay. Itu saja dari saya. Sorry, terlalu panjang. Alright. Nadia, you still there? Sorry, almost 1 hour. Saya pun tak sedar. Alright. Untuk sesi soal jawab sekarang. Alright. Ada soalan ke? Ya, football player. Alright. Oh, patut dia kecil-kecil ni. Oh. Bagian nak. Dia tak cute ni. Ni, keluar ni. Alright. Okay. Cuba kau punya. PGP aku keluarkan macam semua. Dalam poin 3 jam. Online ke? Ada nak tambah apa-apa ke? Nadia. Tak ada. So far nampak semua. Okay. Alright. Okay. Kalau tak ada apa-apa soalan, lepas ni kita akan edarkan apa ni flyer tentang quiz ya berkenaan dengan kelas kita hari ni. So please you all siapa yang ada online siapa saja apa ni try cuba klik and then jawab soalan, masukkan butiran anda. InsyaAllah nanti kita akan ada macam point system, point untuk apa ni jawapan yang betul ya hujung bulan ya kita akan announce nanti. Okay. Lepas ni apa ni Hana boleh Kakini HQ apa ni email dan share dalam WhatsApp group lah quiz ni. So you all tolong apa ni join lah tolong jawab soalan mai tajuk kita hari ni. Apa tu? So reminder untuk peringatan kalau ada event atau insiden report apa ni kejadian dalam klinik, tolong apa ni buat insiden report lah. Walaupun kes tu kecil-kecil saja, you all please buat put insiden report ya. Kalau you all nak tengok balik kelas-kelas yang sebelum ni boleh pergi ke YouTube channel Care Clinic HQ. Kita ada video recording untuk kelas-kelas sebelum ni. Saya ada buat satu kelas mengenai insiden report.
So macam mana nak buat, macam mana nak tulis report, ni you boleh, kalau tak pasti you boleh tengok video tersebut lah macam nak buat ya dalam kelas yang sebelum ni. Okay. Alright. Okay. I think ini adalah yang kita sampai di penghujung kelas kita hari ini. Kita ada lagi 5 minit. Kalau ada nak tulis, kalau ada nak tanya soalan, boleh tanyalah sama ada kepada saya ataupun ahli farmasi kita ataupun procurement manager kita, Puan Nur Nadia online. Dia pun sekarang online untuk menjawab apa-apa kalau ada nak perlukan penjelasan ataupun pencerahan ya mengenai apa-apa saja, mengenai ubat, mengenai farmasi, mengenai ubat-ubatan, anything ya. Ada soalan tak sebelum kita bersurai? Puan Nadia masih di talian ke? Nadia masih di talian ke? Ya, ada lagi. Ada ya, apa ni, ada nak bagi apa-apa macam pesanan? Sorry, saya dengar. Apa ni, ada nak bagi apa-apa pesanan kepada staf-staf dan doktor kita yang masih ada dekat talian mengenai farmasi? Ada ubat-ubatan? Tak ada kot doktor, rasa macam doktor dah sampaikan semua tu, nampak macam memang yelah yang macam doktor kata kita kena hanya simpan ubat-ubat yang berdaftar, sebab yang perkara-perkara macam tu lah yang biasa enforcement lah, maksudnya penguatkuasa farmasi akan check dekat klinik-klinik. So and then mungkin saya rasa dalam ni kita tak touch, tapi in terms of recording untuk record preskripsi, saya tak pasti klinik ada buat ketat, tapi macam recording untuk preskripsi book semua tu, itu yang enforcement penguatkuasa akan check lah selalunya. Tapi besides that tak ada apalah kot, semua rasanya memang complete and concise lah yang doktor terangkan hari ni. Okey, terima kasih Puan Nadia di atas pesanan tersebut. InsyaAllah mungkin kita akan adakan lagi kelas-kelas selanjutnya lah mengenai prescription book, DDA, ubat-ubat psikotropik. So banyak lagi ya Nadia yang kita kena bincangkan. So yang ni adalah basic sajalah ya. Mungkin nanti kita akan adakan kelas lagi mengenai kita akan bincang lagi lah kepada yang lebih detail lah mengenai yang Puan Nadia cakapkan tadi. Alright. Alright. Okay, kalau tak ada apa-apa lagi, hingga setakat ini saja. Semua insyaAllah kita jumpa lagi next week ya. Ada lagi bincang tajuk yang lebih menarik minggu depan. Alright? Okay. Alright.